Baik, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah hari ini dipercayai untuk mempersembahkan barisan kabinet baru. Dan urusan menghadap Seri Paduka itu diadakan di Kuantan Pahang dan kenderaan membawa Perdana Menteri tiba di Istana Abdul Aziz sebentar tadi. Dan Ismail Sabri juga sempat membuka tingkap kereta dan melambai kepada petugas media yang berada di sana. Dan kami difahamkan kehadiran Perdana Menteri itu bertujuan untuk mempersembahkan senarai nama jemaah kabinet dan petugas media dan polis mula berkumpul di pintu utama istana itu seawal jam 9 pagi tadi dan sejak dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 Jumaat lalu, tumpuan terarah kepada mereka yang bakal menyertai barisan kabinet dalam pentadbiran Ismail Sabri. Pemerhati politik berpendapat Ismail Sabri juga dijangka tidak mengambil masa yang lama untuk umumkan senarai nama barisan kabinet yang disebabkan negara masih dan juga sedang bergelut dengan pandemik COVID-19 dan kami hanya menunggu isyarat bila-bila masa saja untuk pengumuman tersebut. Dan dalam masa yang sama juga kabinet ini mempunyai tanggungjawab yang begitu besar untuk membawa keluar negara daripada pandemik COVID-19, tangani masalah ekonomi serta kesejahteraan rakyat yang terjejas teruk sekarang ini. Dan saya mahu bersama dengan penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian yang berada di talian untuk sama-sama kita bincangkan bagaimana sebenarnya kabinet ini dan apakah perkara utama yang perlu diberikan ataupun ditangani lebih awal dalam usaha kita membawa keluar negara daripada pandemik COVID-19. Selamat tengah hari Prof. Saya nak terus kepada perbincangan kita supaya penonton Astrawani jelas dan juga memahami situasi semasa terkini. Kita nak lihat kepada pembentukan kabinet. Ada yang ramai sebenarnya berpandangan bahawa saiz kabinet yang dibentuk ini memainkan faktor utama berkaitan dengan orang kata efisiensi, lebih cekap dan sebagainya. Bentuknya juga perlu dianggotai oleh golongan-golongan profesional. Bagaimana Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian melihat perkara ini, saiz kabinet tersebut terlebih dahulu? Bagi saya, saiz sepatutnya kecil dan juga mempamer kewibawaan ataupun ketokoran yang diikat dengan kepakaran. Bermakna ada kepakaran, ketokohan dan juga kewibawaan. Saiz itu sepatutnya kecil. Jika sekiranya ada keazaman politik, political will, barangkali itu boleh dibentuk. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman Datuk Seri Najib Razak, zaman Tun Dr. Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin, angkanya hampir lebih kurang. Kalau kita lihat kepada zaman Datuk Seri Najib dulu, menteri 35 orang, timbalan menteri 33 orang. Berbanding dengan Tun Dr. Mahathir ketika beliau membentuk kabinet menteri adalah dalam sekitar 28 orang dan timbalan menteri 26 orang. Di bawah zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita lihat menterinya adalah 32 orang dan timbalan menteri 38 orang. Bermakna kita melihat bahawa perlu ada keazaman politik untuk memenuhi keperluan rakyat daripada keperluan politik. Jika itu tidak dapat dilakukan, maka saiz kabinet yang lebih kecil dapat dibentuk, itu akan memberikan cerminan ke atas penjenamaan dan juga pemasaran yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi mampukah beliau lakukan itu? Saya rasa banyak bergantung kepada sejauh mana beliau melihat kepentingan angka 114 dari permintaan di luar yang mahu melihat ia dikecilkan dan memberi tumpuan kepada mengurus krisis. Jadi kabinet ini sepatutnya adalah kabinet mengurus krisis, sekurang-kurangnya menangani isu sebenar daripada pembentukan yang besar. Tapi saya rasakan barangkali sukar juga untuk beliau lakukan jika sekiranya mahu mempertahankan 114 kerusi yang telah beliau perolehi. Dan Prof, dalam masa yang sama juga, kita mahu berganjak daripada krisis politik. Kita tidak mahu lagi krisis ini membelenggu ketika mana ada dua lagi krisis yang perlu kita tangani, ekonomi dan juga kesihatan. Bagaimana sebenarnya 114 angka yang Prof sebutkan tadi, mereka yang tidak terpilih menganggotai kabinet, bagaimana sebenarnya mereka perlu berlapang dada menerima bahawa mereka menyokong kerajaan tetapi tidak mendapat tempat dalam kabinet dan perlu move on daripada situasi ketidakpuasan hati dan sebagainya ini? Ya, saya rasakan di situlah dilema ataupun polemik bagi Datuk Seri Ismail sendiri. Mampukah untuk meyakinkan mereka bahawa walaupun tidak ada jawatan, kedudukan dalam kabinet masih lagi boleh menyumbang. Barangkali yang boleh difikirkan adalah Majlis Gerakan Pemulihan Negara. Di situ saya rasakan boleh ditambah keanggotaan daripada parti kedua-duanya, kerajaan dan juga pembangkang, dan juga membabitkan bilangan yang lebih besar.
Dan saya percaya beberapa kriteria harus diberikan keutamaan dalam pembentukan kabinet ini. Mungkin beliau akan melihat kepada soal parti yang menjadi gabungan besar di dalam Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dan yang kedua barangkali juga akan melihat kepada soal umur, gender, etnik, agama dan juga soal negeri. Mungkin 5 kriteria ini akan menjadi dominasi dalam pembentukan kabinet beliau dan kemudian mungkin yang tidak ada dalam kelompok itu boleh diberikan peluang untuk menganggotai Majlis Gerakan Pemulihan. Kerana di situ juga kita memerlukan keanggotaan yang ada kepakaran, ketokohan, kemampuan untuk bersama menangani pandemik ini. Kerana tumpuan kita sekarang ini bukan seperti apa yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu. Ketika itu pandemik baru bermula, pelbagai acuan cara digunakan untuk mengatasi kedudukan tersebut. Tapi sekarang kita berada dalam kedudukan getir untuk memulihkan semula negara. Bermakna di sini kita memerlukan iltizam, iktibar dan juga komitmen rasa tanggungjawab agar krisis politik tidak mengganggu usaha untuk mempercepatkan pemulihan dari sudut kesihatan, ekonomi dan saya juga rasakan tumpuan juga harus diberikan kepada soal pendidikan, keselamatan dan perpaduan. Bermakna 5 elemen ini harus diberikan tumpuan khusus agar kita dapat keluar daripada kemelut ini dengan cepat dan mereka yang merasakan tidak ada kedudukan ataupun jawatan, saya rasa harus berlapang dada, mudah untuk kita perkatakan tetapi inilah masa untuk tunjukkan bahawa yang penting adalah rakyat dan bukannya parti. Dan Prof, jurus selepas pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri, isu yang paling mendominasi adalah siapa yang bakal menjawat jawatan nombor 2, Timbalan Perdana Menteri. Kita nak mengimbangi kerusi tersebut, Timbalan Perdana Menteri, jawatan tersebut. Apa signifikan sebenarnya sekiranya ada ataupun tiada jawatan tersebut? Adakah ia betul-betul penting untuk diwujudkan ataupun kita boleh mengambil orang kata apa yang dibentuk oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih, tiada jawatan tersebut tetapi mewujudkan Menteri Kanan terlebih dahulu. Apa signifikan ada dan juga tiada jawatan tersebut dan adakah ini orang kata jika diwujudkan siapa sebenarnya yang betul-betul tiada kontroversi dan dapat diterima oleh parti-parti yang membentuk kerajaan sekarang? Bagi saya jawatan Timbalan Perdana Menteri harus kita lihat bahawa ia tidak wujud dalam perlembagaan. Ia adalah satu ikatan konvensional tradisional yang telah kita guna pakai untuk sekian lamanya. Iaitu ketika Tengku menjadi Perdana Menteri, ketika itu beliau merasakan perlu ada seorang Timbalan Perdana Menteri dan dilantik Tun Abdul Razak. Jadi bagi saya dalam konteks ini mungkin Timbalan Perdana Menteri itu perlu ada untuk melengkapi kedudukan Perdana Menteri dan juga memberikan maksud dan makna kepada fungsi Perdana Menteri dan dalam keadaan apabila Perdana Menteri uzur ataupun tidak berada dalam negara, maka yang boleh memangkunya adalah seorang timbalan Perdana Menteri dalam urusan hal ehwal negara. Walaupun ada pelbagai cadangan tidak perlu ada orang lain boleh mengambil alih teraju kepimpinan dari Perdana Menteri, tapi saya rasakan ia penting untuk diberikan keutamaan berbanding jawatan Menteri-Menteri Kanan. Saya tidak rasakan kita memerlukan Menteri-Menteri Kanan lagi kerana mereka boleh memegang portfolio sebagai menteri di setiap kementerian. Jika tidak ada, sebagaimana yang telah kita lihat selama 17 bulan ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin mentadbir urus negara, ketika itu Menteri Kanan boleh memainkan peranan mereka untuk melengkapi ataupun bersifat resiprokal kepada kedudukan Perdana Menteri. Jadi bagi saya dalam konteks ini, pemimpin yang perlu atau boleh dilantik adalah seorang pemimpin yang ada kewibawaan. Janganlah selepas dilantik, Perdana Menteri dan anggota kabinet yang lain serta anggota parti terpaksa mempertahankan pemimpin itu kerana imejnya tercalar, adanya isu kontroversi melanda pemimpin itu, masa akan lebih terluang untuk mempertahankan pemimpin itu daripada melihat soal ketokohan pemimpin tersebut. Jadi dalam konteks ini mungkin calon timbalan Perdana Menteri itu akan datang daripada parti bersatu kerana di dalam Perikatan Nasional bersatu mempunyai bilangan kerusi yang besar berbanding parti yang lain. Dan di sini juga sudah pasti ada beberapa nama telah pun diwar-warkan akan dilantik sebagai salah seorang timbalan Perdana Menteri, tapi saya rasa Perdana Menteri tahu apa saja keputusan yang dibuat itu diperhati dan juga akan dinilai oleh orang ramai. Kita tidak boleh lagi mempertahankan seseorang personality, tetapi kita harus bergerak ke hadapan untuk melihat sumbangan pemimpin itu ke arah
memastikan tanggungjawab sebagai timbalan Perdana Menteri itu akan membantu Perdana Menteri dan bukannya menjadi satu liability kepada Kabinet. Dan Prof tak nak sebut tapi saya sebutkan juga timbalan-timbalan Perdana Menteri yang menjadi orang kata perbualan ramai. Sebenarnya ada 3 calon iaitu Datuk Seri Azmin Ali, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan seorang lagi adalah Tok Pa sendiri. Pandangan Prof berkaitan dengan ketiga-tiga calon ini, yang mana sebenarnya kurang kontroversi untuk menduduki kerusi tersebut, yang mana sebenarnya boleh diterima oleh dalam kalangan kerajaan yang baru dibentuk ni, yang menyokong Datuk Seri Simon Serabi, PAS, UMNO dan juga GPS dan beberapa parti Sabah. Siapa sebenarnya antara ketiga-tiga ni yang mungkin boleh dipertimbangkan, Prof, pada pandangan Prof sebagai seorang penalisis politik? Kalau dibandingkan ketiga-tiganya, Datuk Seri Azmin dan juga Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta Datuk Seri Mustafa Mohamed, sudah pastilah Datuk Seri Mustafa Mohamed yang paling kurang kontroversinya berbanding dua lagi calon. Tapi dalam soal ini saya rasa ia bukannya membawa kepada persoalan sama ada kelayakan itu akan diberikan pertimbangan atau akan diberikan pertimbangan berdasarkan kepada hierarki dalam parti. Di dalam Bersatu, timbalan Presiden adalah Datuk Seri Faizal Azumu. Setiausaha adalah Hamzah Zainuddin dan juga ahli jawatan kuasa adalah Datuk Seri Azmin Ali. Tetapi kedua-dua ini, Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan juga Datuk Seri Azmin Ali telah memainkan peranan yang cukup besar dalam membentuk Parti Bersatu, dalam memastikan hala tuju parti itu dapat bergerak ke hadapan. Jadi kalau dilihat dari sudut ketokohan, sebagaimana yang Hafiz katakan tadi, yang kurang kontroversi sudah pasti Datuk Pa, tapi dua lagi individu ini, sosok ini ataupun figura ini juga telah memainkan peranan yang cukup besar di dalam perjalanan pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Bersatu. Jadi saya tidak tahu apakah kriteria yang akan digunakan oleh Perdana Menteri untuk memilih calon timbalan Perdana Menteri. Jika kurang kontroversilah menjadi pilihan, sudah pasti Tok Pa. Tetapi jika ada sumbangan lain, mungkin penerimaan dari cadangan yang dikemukakan oleh Presiden Bersatu sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin, mungkin ada pilihan beliau yang mahukan antara dua, Datuk Seri Hamzah Zainuddin ataupun Datuk Seri Azmin Ali, mungkin itu yang akan menjadi taruhan. Dan saya percaya Perdana Menteri haruslah meneliti sebaik mungkin supaya perjalanan dari awal ini tidak dipalit dengan kontroversi ataupun masalah lain. Dan Prof, ada juga desakan daripada pemimpin-pemimpin Sabah dan juga Sarawak supaya jawatan itu diserahkan kepada mereka. Pandangan Prof berkaitan dengan perkara ini? Saya setuju kalau ada timbalan Perdana Menteri dua daripada Borneo, Sabah ataupun Sarawak, kerana itu akan memberikan gambaran bagaimana kita turut menghargai sumbangan kedudukan Sabah dan Sarawak. Ada juga katakan bahawa kalau diberikan kepada Sabah Sarawak, mungkin ada yang lain juga meminta, tapi dalam kedudukan ini saya percaya kita harus bersifat matang, kita harus melihat kepada politik berhemah dan bagaimana kedudukan di Borneo itu juga penting ke atas sumbangan di peringkat persekutuan. Itu juga akan membantu mengeratkan hubungan di antara Borneo dengan persekutuan. Itu akan membolehkan hubungan itu diperkukuhkan dan dimantapkan dengan adanya seorang timbalan Perdana Menteri. Tetapi jika wujud keadaan seperti itu, sudah pasti kedudukan Ketua Menteri juga akan berada dalam keadaan yang berhati-hati untuk melihat pengaruh timbalan Perdana Menteri daripada Borneo. Jadi banyak perkara perlu kita lihat bila berlaku pelantikan ke atas kerusi nombor 2 ini, kerana nombor 2 ini sentiasa dianggap bersedia untuk mengambil alih kerusi nombor 1. Jadi mampukah kedudukan kerusi nombor 2 ini sekadar melengkapi kerusi nombor 1 dan tidak memperkukuhkan pengaruh mereka untuk pemilihan dalam parti, untuk pemilihan di negeri. Masing-masing akan cuba berebut untuk memperluaskan kuasa dan juga kedudukan berdasarkan kepada pengaruh di bawah kedudukan kerusi TPM. Tapi saya percaya sudah tiba masanya kita pertimbangkan kerusi nombor 2. Mungkin timbalan Perdana Menteri itu ada 2. Satu dari Semenanjung dan satu lagi pada Sabah Sarawak, kerana itu akan menunjukkan kita sudah bersedia ke arah kontrak politik baru.
Dan Prof, dalam masa yang sama juga amalan melantik senator ke dalam kabinet, ada yang berpandangan bahawa sebaik-baiknya lantiklah ahli-ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke dalam kabinet berbanding dengan pelantikan senator-senator. Kerana ini juga boleh mengundang kepada ketidakpuasan hati, perbalahan politik dan sebagainya. Pandangan Prof berkaitan dengan pelantikan senator ini, adakah ini akan sikit sebanyak memberikan satu gangguan politik nanti? Bagi saya, pelantikan senator mungkin untuk membolehkan golongan teknokrat, golongan yang ada kepakaran yang bukan merupakan ahli politik untuk berada dalam kabinet. Itu lazimnya dilakukan untuk membantu memperkukuhkan kabinet dan menjadikan kabinet itu satu kabinet yang ampuh, kuat dan juga peka kepada persekitaran yang sedang berlaku hari ini. Jadi bagi saya tidak ada masalah untuk melantik beberapa orang senator jika sekiranya kepakaran itu diperlukan untuk menangani isu pandemik yang sedang kita lalui, termasuk isu kesihatan, ekonomi, isu konstruk sosial. Barangkali boleh dipertimbangkan untuk memastikan mereka ini akan menjadi nadi yang mengukuhkan kedudukan kabinet yang juga akan menjadi paparan kepada orang ramai yang barangkali akan menilai dan juga bertanggapan bahawa Perdana Menteri memilih keanggotaan kabinet yang berdasarkan kepada kemampuan dan juga kewibawaan, kepakaran yang diperlukan. Kerana perlu saya ulang sekali lagi di sini, kabinet ini adalah kabinet yang mengurus krisis. Jadi pendekatan luar biasa perlu diambil untuk memenuhi matlamat yang luar biasa, untuk mencapai objektif yang luar biasa dalam proses pemulihan. Tidak salah menggunakan senator untuk memastikan hasrat sebenar boleh dicapai dalam satu pasukan yang akan menjadi pasukan Datuk Seri Ismail Sabri. Dan Prof, perlu juga kita sedar bahawa pelantikan kabinet baru walaupun betapa terujanya kita pada hari ini menunggu debaran siapa yang akan dilantik, perlu kita faham bahawa sekiranya wabak pandemik COVID-19 dapat dikawal, PRU yang ke-15 bakal menjengah tidak lama lagi. Itu adalah antara perbincangan hangat sedang dilakukan oleh pemimpin politik negara. Bagaimana sebenarnya individu yang dilantik sebagai menteri kabinet perlu memahami walaupun tempoh lantikan tersebut kemungkinan besar singkat, mereka perlu memainkan prestasi mereka pada tahap yang maksimum kapasiti untuk pastikan bahawa negara ini dapat keluar daripada pandemik COVID-19 dan bukan hanya sekadar melepaskan batuk di tangga kerana memikirkan bahawa tak lama pun nak pegang jawatan kabinet kali ini, tunggu PRU 15. Tidak, saya rasakan sebaik saja dilantik memegang jawab portfolio kementerian tertentu di dalam kabinet, mereka harus melaksanakan tanggungjawab itu dengan amanah dan juga dengan kejujuran yang jelas. Kerana dalam menggalas jawatan di kementerian, tingkah laku, keputusan dan juga apa saja kenyataan yang dibuat oleh barisan menteri ini akan dinilai, diteliti. Dan walaupun pilihan raya barangkali akan diadakan sebaik saja kita keluar daripada pandemik ini, itu tidak harus menjadi kayu pengukuh kepada prestasi mereka. Mereka harus bertanggapan bahawa pilihan raya boleh diadakan pada bila-bila masa sekalipun, tetapi tanggungjawab yang lebih besar adalah memastikan agenda rakyat itu dapat dipenuhi. Bagaimana untuk selesakan rakyat, bagaimana untuk sejahterakan rakyat, bagaimana untuk sihatkan rakyat. Kesemua itu memerlukan komitmen dan juga rasa tanggungjawab yang besar dalam kalangan pemimpin. Mereka harus bersedia untuk berkorban, malahan jika sekiranya prestasi yang cemerlang ditunjukkan, itu boleh menjadi nota kaki kepada gelagat pola pengundian di pilihan raya akan datang. Itu juga akan memberikan nilai tambah kepada mereka. Itu juga akan memberikan satu pendekatan untuk mendekati pengundi. Dan dalam konteks ini, saya percaya jika mereka melakukan tanggungjawab mereka dengan cemerlang, rakyat akan mengiktiraf sepenuhnya. Apatah lagi kalau dapat meredakan kegelisahan di antara blok kerajaan, blok pembangkang yang telah pun termeterai satu perjanjian untuk bersama ke atas agenda rakyat. Maka golongan-golongan ini, menteri dan juga ahli-ahli politik yang lain harus bersama untuk memastikan mereka rungkai persetujuan untuk mengutamakan agenda rakyat dan bukannya agenda politik. Agenda politik boleh datang kemudian bila tiba masanya, tapi ini masanya untuk melihat kepimpinan ini adalah kepimpinan yang berwibawa, mampu untuk bergerak bersama dengan penjawat awam,
memastikan sistem penyampaian itu jelas dan mencapai pelbagai kumpulan sasar dalam satu masa yang ditetapkan. Malahan inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri sendiri. Bagaimana untuk memastikan proses pemulihan tidak akan tergugat dengan elemen-elemen yang lain, tapi memberikan tumpuan untuk memastikan hasrat di sebalik dasar ataupun polisi yang dikemukakan itu dapat dicapai dalam jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Dan Prof, sebenarnya melihat kepada kerjasama yang ditawarkan oleh pihak kerajaan untuk bersama-sama dengan pembangkang dalam pelan Majlis Pelan Pemulihan Negara MPN dan juga Jawatankuasa Khas Tangani COVID-19, ada kebimbangan bahawa sekiranya terlampau ramai ahli politik dalam Majlis Pelan Pemulihan Negara Jawatankuasa Khas Tangani COVID-19 ini sikit sebanyak mengganggu perjalanan. Sepatutnya lebih ramai pakar-pakar dan sebagainya, kerana kita risau dan juga bimbang pengaruh politik ini akan mempengaruhi segala keputusan dasar yang diambil oleh pihak kerajaan, segala mungkin SOP COVID-19 dan sebagainya, sedikit sebanyak akan mengganggu gugat cara ataupun kaedah kita untuk bawa keluar negara ini daripada pandemik COVID-19. Pada pandangan Prof sendirilah, sekiranya ditawarkan kepada pihak pembangkang MPN, Jawatankuasa Khas COVID ini, berapa ramai sebenarnya yang boleh memasuki, adakah tidak terhad, dan bagaimana sebenarnya pengaruh politik itu boleh diletakkan ke tepi dahulu tetapi bergantung, membuat keputusan itu bergantung kepada fakta, sains dan juga data. Dan bagi saya, saiz di dalam majlis pemulihan itu mestilah bersifat rasional dan praktikal. Kita boleh bandingkan dengan apa yang berlaku pada tahun 1969, di mana ketika itu Kabinet wujud di bawah Tunku Abdul Rahman. Waktu yang sama, Majlis Gerakan Negara Maghiran ditubuhkan yang diketuai oleh Tun Abdul Razak untuk memastikan kita dapat memulihkan semula keadaan seperti sedia kala secepat mungkin. Ia mengambil masa hampir setahun untuk proses pemulihan tersebut. Bermakna di sini, Majlis Gerakan Negara ataupun Majlis Pemulihan Negara boleh mengambil model Maghiran 1969, dan bagaimana di sini mungkin kalau Perdana Menteri masih lagi nak mengetuainya, timbalan pengurusinya boleh datang daripada blok pembangkang, dan keanggotaan itu mestilah cerminan ke atas kesemua parti politik pemimpinnya, mungkin daripada organisasi, mungkin daripada ada yang kepakaran, ada tokoh akademik, dan di situlah saya rasakan jalan penyelesaian yang menang-menang boleh dicapai, supaya masing-masing yang sebelum ini kata ada pelan pemulihan sendiri, itu digabungkan melahirkan satu solidariti gabungan kepada pelan pemulihan. Dan di sini saya rasakan sepatutnya 50% wakil kerajaan, 50% wakil pembangkang, keseimbangan yang setara itu bertujuan untuk mengelak politiking di dalam Majlis Gerakan Pemulihan Negara, tapi memberikan tumpuan kepada usaha mencapai sasaran pemulihan dari sudut kesihatan, ekonomi, keselamatan dan perpaduan serta pendidikan. Jika itu dapat dilakukan, saya percaya kita tidak akan melihat politiking yang terlalu besar di dalam jawatankuasa tersebut. Cumanya masing-masing mestilah bersedia untuk ketepikan kepentingan ideologi ataupun fahaman politik dan melihat ini adalah satu tanggungjawab bersama. Dan jika dicapai satu keputusan yang baik, rakyat akan menghargai dan mengiktiraf sumbangan, dan ini juga akan menjadi satu titik tolak baru kepada kontrak politik baru yang kita mahu melihat sejauh manakah pemimpin bersedia untuk berkorban dan juga berkompromi semata-mata untuk negara dan rakyat.